Hi guys! What's up? Are you ready now? Lego! Seperti yang kita tahu, masalah kesihatan mental telah meningkat dari tahun ke tahun. Didapati peningkatan yang ketara dalam kadar bunuh diri akhir-akhir ini semakin meningkat kerana penyakit mental. Ia berpunca daripada tahap kesihatan mental yang lemah. Program kami ini bertujuan untuk memastikan orang ramai menyedari tanda-tanda masalah kesihatan mental dan mengambil langkah awal pencegahan dengan mendapatkan rawatan pakar sebelum ianya berlarutan hingga memudaratkan diri. Apakah itu penyakit mental? Kesihatan mental adalah penting pada setiap peringkat kehidupan kita, dari zaman kanak-kanak dan remaja hinggalah dewasa. Ia adalah asas pemikiran, pembelajaran, komunikasi, daya tahan dan keyakinan diri. Penyakit mental juga dikenali sebagai kecelaruan mental, boleh menjejaskan sesiapa sahaja. Penyakit mental adalah keadaan kesihatan yang melibatkan perubahan dalam pemikiran, emosi atau tingkah laku telah menyebabkan kesukaran untuk menampung tekanan biasa dan rutin kehidupan. Penyakit mental boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Ada yang agak ringan dan hanya menyebab kecelaruan yang terhad terhadap kehidupan seharian. Ada kondisi kesihatan mental lain yang sangat parah sehingga seseorang mungkin memerlukan rawatan hospital dan rawatan perubatan. Terdapat lebih daripada 200 jenis penyakit mental, dari kecelaruan defisit perhatian ataupun kita dikenali sebagai hyperaktif, kecelaruan pemakanan dan personaliti, serta penyalahgunaan bahan yang menyebabkan kemurungan dan kecelaruan jiwa yang lain. Kecelaruan yang paling biasa adalah kemurungan, keresahan, kecelaruan bipolar dan skizofrenia. Penyakit mental terdapat dua faktor, iaitu faktor psikologi dan faktor biologi. Dari segi faktor psikologi dan alam sekitar seperti pengabaian, kejadian yang memberikan tekanan seperti kematian atau perceraian dan penyalahguna bahan juga boleh membawa kepada penyakit mental. Manakala dari segi faktor biologi seperti genetik individu, jangkitan, kecacatan atau kecederaan otak individu atau kerosakan pranatal selalunya dikaitkan dengan penyebab penyakit mental. Di Malaysia, wanita lebih mudah terdedah kepada masalah kesihatan mental berbanding lelaki. Peratus penyakit mental yang tinggi juga terdapat dalam kalangan orang dewasa yang lebih muda dan dewasa dari keluarga berpendapatan rendah. Faktor risiko meningkat jika anda mempunyai saudara kandung seperti ibu bapa atau adik-beradik dengan penyakit mental. Fobia. Fobia merupakan jenis gangguan anxiety yang membuat penghidapnya memiliki rasa takut yang berlebihan dan cenderung tidak rasional terhadap satu benda, binatang atau situasi tertentu yang tidak menimbulkan rasa takut pada kebanyakan orang. Saat ini, penyebabnya belum diketahui dengan pasti, tetapi keadaan ini dilihat terjadi dalam keluarga yang biasanya terjadi setelah kejadian yang teruk. Besar kemungkinan fobia terjadi mungkin disebabkan pengalaman buruk, faktor genetik dan sebagainya. Fobia biasanya dialami oleh para remaja. Anxiety disorder. Anxiety disorder merupakan satu penyakit mental yang serius di mana seseorang itu mengalami gangguan kebimbangan berlebihan yang menyebabkan kehidupan seharian seseorang itu terganggu. Punca anxiety disorder sampai saat ini belum benar-benar diketahui secara pasti. Ada beberapa kemungkinan penyebab penyakit ini, tetapi ada pakar-pakar yang berpendapat penyakit ini terjadi mungkin diolehkan genetik, kejadian trauma yang terjadi pada masa lampau ataupun faktor kesihatan seseorang itu. Penyakit ini mampu menyerang, tidak mengira usia. Panic disorder. Panic disorder adalah serangan ketakutan berulang dan tiba-tiba yang berlangsung selama beberapa minit atau lebih lama. Ini disebut serangan panik.
Berdasarkan Anxiety and Depression Association of America, panic disorder ini sering terjadi pada akhir fasa remaja atau fasa dewasa awal pada usia 18 hingga 25 tahun. Lebih banyak perempuan daripada lelaki yang memiliki panic disorder ini. Tetapi tidak semua orang yang mengalami serangan panik akan mengalami panic disorder. Punca berlakunya panic disorder ini adalah disebabkan genetik dan cara kehidupan yang dilalui. Psychotic disorder ataupun gangguan psikotik adalah sekumpulan penyakit serius yang mempengaruhi minda. Mereka menyukarkan seseorang untuk berfikir dengan jelas, membuat penilaian yang baik, bertindak balas secara emosional, berkomunikasi dengan berkesan, memahami kenyataan dan berkelakuan sewajarnya. Apabila simptom psikotik teruk, orang dengan gangguan psikotik menghadapi masalah untuk terus berhubung dengan kenyataan dan sering tidak dapat menangani kehidupan seharian. Tetapi gangguan psikotik yang teruk biasanya dapat diubati. Terdapat pelbagai jenis gangguan psikotik termasuk skizofrenia, gangguan skizoafektif, gangguan skizofreniform. Penyakit yang seterusnya adalah penyakit bipolar disorder. Maksudnya adalah penyakit manik depresi yang disebabkan gangguan bahan kimia dalam otak. Bipolar disorder ini dibahagikan kepada 3 tahap iaitu bipolar 1, sekurang-kurangnya 1 episod manik. Bipolar 2, 1 episod kemurungan yang berlanjutan sekurang-kurangnya 2 minggu. Dan allothymia, mengalami kedua-dua episod hypomania dan kemurungan. Penyakit ini berpunca daripada genetik, otak dan faktor persekitaran. Sebagai contoh, tekanan melampau, penyakit lain dan pengalaman traumatik. Golongan utama yang sering menghidap penyakit ini adalah dewasa, wanita dan lelaki yang berusia dalam lingkungan 20-an hingga 30-an. Kemurungan adalah gangguan mental yang biasa dan salah satu penyebab utama kecacatan di seluruh dunia. Di peringkat global, dianggarkan 264 juta orang terjejas oleh kemurungan. Lebih banyak wanita terjejas daripada lelaki. Depresi dicirikan oleh kesedihan, kehilangan minat atau keseronokan, perasaan bersalah atau harga diri yang rendah, tidur atau selera makan yang terganggu, keletihan, dan tumpuan yang lemah. Orang yang mengalami kemurungan juga mungkin mempunyai banyak keluhan fizikal tanpa sebab fizikal yang jelas. Pada tahap paling teruk, kemurungan boleh mengakibatkan bunuh diri. Menerangkan tentang mental illness secara terperinci. Punca trauma psikologi. Sesetengah sakit jiwa mungkin dicetuskan oleh trauma psikologi yang dialami semasa zaman kanak-kanak. Misalnya, penderaan emosi fizikal atau seksual yang kehilangan orang tersayang akibat kematian ataupun mereka diabaikan oleh ahli keluarga. Tekanan persekitaran seperti kematian atau perceraian, kehidupan keluarga yang tertekan, kerap tukar kerja atau sekolah dan menyalahguna boleh mencetuskan gangguan pada individu yang berisiko untuk mendapat penyakit mental. Biologi. Beberapa penyakit mental dikaitkan dengan keseimbangan yang tidak normal bahan kimia dalam otak yang digelar sebagai neurotransmitter. Di samping itu, jika bahan kimia ini tidak seimbang atau tidak berfungsi dengan betul, otak akan terjejas yang membawa kepada gejala penyakit mental. Selain itu, kerosakan atau kecederaan pada bahagian tertentu otak juga akan dikaitkan dengan beberapa keadaan mental. Setiap pengambilan ubat haruslah dirujuk kepada doktor pakar psikiatrik dan haruslah ambil ubat mengikut dos yang dibenarkan sahaja. Okey, antara cara-cara atau langkah-langkah untuk mengatasi masalah kesihatan mental dalam golongan belia dan dewasa ialah mengamalkan gaya hidup sihat seperti pengambilan makanan seimbang, minum 8 gelas air dalam sehari, tidak menghisap rokok atau mengambil bahan terlarang serta bersenam sekurang-kurangnya 2 kali seminggu.
Dengan mengamalkan amalan gaya hidup sihat, kesihatan mental dan fizikal lebih terjamin. Seterusnya, seorang pesakit perlu bergaul dengan rakan-rakan yang boleh membawa manfaat serta mampu memberi sokongan emosi. Dengan adanya seorang rakan yang boleh dipercayai, kita dapat meluahkan perasaan yang lama terpendam serta mendapatkan sokongan emosi daripada rakan agar emosi negatif dapat dikeluarkan dari tubuh badan kita. Selain itu, lepaskan tekanan anda dengan melakukan aktiviti yang disukai atau mencipta hobi yang baru. Akhir sekali, tetapkan matlamat. Dengan adanya matlamat, kita lebih fokus dengan perancangan hidup yang dilakukan. Bantuan pakar seperti kaunseling juga boleh diminta sekiranya anda tidak mampu untuk menghadapi masalah kesihatan mental. Jadi, marilah kita bersama-sama mengambil langkah yang proaktif bagi mencegah mental illness. Sila rujuk kepada pakar psikiatrik jika mengalami simptom tekanan perasaan supaya dapat mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Kami juga telah mengumpulkan respons daripada responder mengenai mental illness dan akan diletakkan di bahagian ruangan komen. Segala pertanyaan, pendapat dan perkongsian mengenainya yang anda ingin nyatakan boleh diajukan di ruangan tersebut. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan terima kasih kerana telah menonton video kami sehingga penghujung.